Hi everyone and Assalamualaikum. Terima kasih sebab dah klik video ni. Untuk siapa yang still baru dan tak pernah lagi dalam channel ni, saya nak kenalkan diri saya Teacher Suraya. So hari ni teacher nak ajar bab 2 matematik tingkatan 1 is about faktor dan gandaan. Okey, dia ambil pensel, pen, buku, kertas semua. Okey, jom start. Okey. Pernah dengar ke tak? Faktor. Faktor tu apa teacher? Okey, faktor tu kan kalau secara asas je lah. Maksud faktor tu adalah satu nombor bulat yang boleh membahagikan satu nombor lain secara tepat. Macam mana lah tu? Okey, mungkin kita boleh masuk dekat contohlah faktor tu. Okey. Okey, satu faktor. Faktor tu kan, kalau contohnya soalan tu kata nyatakan faktor bagi nombor 12. Okey, so faktor bagi 12. Macam mana awak nak buat? Lepas tu buatlah 12. Okey, keyword dekat sini ialah kena tahu apa darab apa, jawapan dia 12. Apa darab apa, jawapan dia 12. So, kalau nak senang kat sini, kita terdalam satu-satu nombor. So, 1 darab 12. Betul kan? Dapat 12. Okey. Sudah satu dah kat situ. Lepas tu lagi satu. 2 darab berapa? 12. Okey, siapa yang macam hafal sifir, senanglah nak jawab soalan ni. Tapi kalau siapa yang tak hafal sifir, ada cara lain iaitu kita kan ini operasi darab. Kita balik kepada darab adalah operasi bahagi. So, nak dapat jawapan kat sini kita kena 12 bahagi 2. Jawapan dia 12, tekan kalkulator, 12 bahagi 2, 6. Okey. Okey, teruskan. 3 pula. 3 darab berapa? Dapat 12. 3 darab 4. Okey, so far okey kan? Okey, tadi saya cakap kena faktor tu adalah melibatkan nombor bulat. Nombor bulat tu apa? Nombor bulat tu kan nombor yang perfect, yang tak ada yang tak ada pecahan, yang tak ada perpuluhan. Itu nombor biasalah yang tak ada pecahan perpuluhan. So macam ni, ini semua nombor bulat. So okey lah kan? Okey. Lepas tu next 4. 4 darab berapa? Dapat 12. Tapi untuk 4 kita dah ada kat sini. Maksudnya nanti 4 darab 3, 3 darab 4 sama je kan? So tak payah. So ini kira dah siap dah ni. Kalau 5 pula, 5 dalam sifir 5 tak ada 12. So 5 bukan faktor kepada 12. Okey. So kalau nak menjawab soalan ni, faktor bagi 12 ialah macam mana nak jawab? Awak tulis je semua nombor yang kat sini. 1 2 3 4 6 dan 12. Siaplah. Senang ke mudah? Senang, mudah. Okey. So, itu satu perkara. Faktor tu ada ada jenis lain, iaitu kita panggil sebagai faktor perdana. Okey, faktor perdana. Faktor perdana ni dia sama je macam faktor yang atas ni tadi, tapi dia nak jawapan untuk nombor perdana saja. Ingatkan tak lagi nombor perdana. Kalau yang belajar masa sekolah rendah tu jangan lupa-lupa tau. So kalau nak hafal nombor perdana nak jawab soalan ni. So contohlah kat sini dia kata nyatakan nombor perdana bagi 18. So macam mana nak buat? Sama je macam tadi. Okey, sama, kita buat je yang macam ni. Berapa darab berapa dapat 18. Macam tu. So saya buat kat sini 1 darab 18 dapat 18. Lepas tu 2 darab berapa dapat 18? 2 darab 9. Okey. Lepas tu 3 darab berapa dapat 18? 6. Betul tak? 18 bahagi 3 dapat 6. Okey. Sifir 4. Ada tak 18? Tak ada. Maksudnya kalau kita tekankan, kalau awak nak cakap kat sini 4 darab berapa dapat 18? Okey. Tekan kalkulator 18 bahagi 3 dapat 18 bahagi 4 dapat
4.5. Ingat tak teacher cakap tadi, kalau faktor dia tak boleh nombor yang tak cantik, dia kena nombor bulat yang tak ada perpuluhan. Yang ni perpuluhan, so 4 bukan. Okey. 5 pun sama. Kalau nak cakap 5 darab berapa, mana tahu lah awak cakap 5 tu faktor kepada 18. Macam tu. Lepas tu cuba tekan 18. 18 bahagi 5. Jawapan dia 3.6. Pun tak boleh sebab nombor perpuluhan. Okey, kalau lepas 5, 6. 6 dah dekat sini. So, ini kira dah siap. Tapi dia cakap dia ini faktor perdana, prime factor. So kena cari nombor perdana je. Okey, 1 ni. Okey, saya pakai marker lain lah. Okey. 1 ni nombor perdana ke bukan? Bukan nombor perdana. 2 ni nombor perdana ke bukan? Yes, yang ni nombor perdana. 3 pun sama, nombor perdana. 6, 9, 18 bukan nombor perdana. Maksudnya jawapan kat sini kita boleh jawab faktor perdana bagi 18 ialah, tulislah yang 2 ni, 2 dan 3. Itu saja. Macam bagi saya, kalau awak nak jawab soalan ni mesti kena tahu nombor perdana. Kalau dah tahu, insya-Allah tak ada masalah nak jawab. Okey. Next adalah pasal, okey, yang ni mungkin special sikit lah, tak pernah dengar. Iaitu mengenai faktor sepunya terbesar. Alamak, salah tulis. Terbesar, ataupun kita panggil nama lain dia, nama pendek dia adalah kita panggil FSTB. Kalau for those yang study mathematics in English, we call this as highest common factor. Highest common factor. Okey. FSTB ni selalunya dia nak cari faktor yang untuk 2-3 jenis nombor. Tapi dia nak semua tu 2-3 jenis nombor tu ada faktor yang sama. Okey, contohlah kita ambil contoh. Untuk jawab soalan FSTB ni dia ada banyak cara lah. Hari ni saya akan tunjuk 2 cara. Okey. Contohlah soalan dia kata dia kata cari FSTB bagi 12 dan 12 18 dan 18. Okey. Apa patut buat? Okey, cara nombor 1 adalah kita panggil sebagai senaraikan. Okey, kita tunjuk satu-satu lah. Cara 1. Okey. Iaitu senaraikan faktor, semua faktor untuk 12 dengan 18. Okey, kita tulis je lah sebab kita dah kira tadi kan kat atas. Kita dah cari jawapan dia kan. Okey, so kita tulis ke sini. Faktor 12 ialah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Okey, dah. Lepas tu faktor untuk 18 iaitu semua yang kat sini, bukan yang ni tadi faktor perdana. Ini ambil semua faktor yang biasa. So 1, 2, 3 6, 9 dan 18. Okey. Apa yang kita kena buat kat sini ialah, okey, nama tajuk tadi faktor sepunya terbesar. Okey, macam mana nak tahu jawapan dia? Okey, kita tengok dekat antara dua ni, 12 dengan 18 ni. Yang mana yang ada dua-dua nombor sama? Macam ni 1. 1. Okey, sama. 2 dan 2. Sama. Untuk faktor 12 pun ada 3, untuk faktor 18 pun ada 3. Okey. Untuk faktor 12 ada 4. Kat sini tak ada 4. So dia bukan faktor sepunya. Okey, next 6. 6 kat sini ada. 6 pun ada dekat faktor 18. Maksudnya apa, sudah habis dah. 12 tak ada kat sini. So dia kata
Dia dah tahu faktor sepunya terbesar. Maksudnya kat sini kita kena cari nombor yang terbesar. 1, 2, 3, 6. So, kita berjawab kat sini FSTB bagi 12 dan 18 ialah 6. Okey, ini cara salah satu cara je lah. Yang ni kita panggil sebagai penyenaraian. Penyenaraian faktor. Okey, salah satulah kena tulis faktor 12, faktor 18, tengok yang mana dua-dua ada nombor, lepas nombor dua-dua ada faktor, lepas tu tengok nombor mana yang paling besar. Itulah jawapan untuk FSTB. Itu cara 1. Okey, kita teruskan cara 2. Okey, cara 2 ni teacher suka sikit lah sebab dia macam senang, ada bentuk-bentuk dia. Okey, cara 2. Okey, cara 2 dia, okey, mula-mula kita tulis macam ni. 12, okey, tukar color lain lah. Tukar marker lain. Okey, 12, 18, buat macam ni. Okey. Ini kita panggil teknik pembahagian berulang. Maksudnya kita bahagi, ulang. Okey. Ataupun teacher suka panggil ni sebagai teknik macam tangga sebab dia macam lukis tangga sikit. Okey. So 12 dan 18 kita kena bahagikan dua nombor ni supaya dia jadi nombor tu jadi lebih kecil. Okey. Contoh kalau kita bahagi, kalau bagilah dengan apa-apa nombor. Tapi kalau letak 1, nanti 12 ni kalau bahagi dengan 1 dia akan jadi 12 balik kan. So macam tak guna. So kita bahagikan dengan nombor lain. Contoh kat sini dua-dua nombor genap. Maksudnya kita boleh bahagikan dengan 2. 12 bahagi 2 6. 18 bahagi 2 9. Okey. Ni dah sampai sini dah ni. Okey. Kalau dah sampai situ, lepas tu buat lagi tangga kat sini. 6 dengan 9. Sifir berapa yang boleh bahagi dua-dua ni? Kalau sifir 2, 9 tak ada dalam sifir 2. So tak boleh. So kita tukar sifir 3. 6 bahagi 3 2. 9 bahagi 3 3. Okey. Sampai sini 2 dan 3. 2 dan 3 boleh bahagi dengan sifir apa lagi? Tak ada dah kan? So maksudnya ini dah siap dah ni. Okey. So untuk dah siap buat perfaktoran macam ni. Tapi jawapan akhir dia kena darabkan dua-dua nombor yang dekat luar tangga ni. Nampak? Ni tangga ni. Ni luar tangga. 2 dan 3. So, jawab soalan dia FSTB bagi 12 dan 18 ialah 2 darab 3, 6. Okey, sama kan macam jawapan tadi? Yang tadi pun kita dapat jawapan 6. Cara 2 pun kita dapat jawapan 6. So, yang untuk FSTB ni ada 2 cara, iaitu cara penyenaraian dengan satu lagi adalah cara macam tangga ni, pembahagian berulang. Okey, yang itu saja untuk perfaktoran lah, faktor. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian gandaan. Okey, gandaan ni kan secara nama lain dia, teacher boleh cakap dia macam sifir. Sifir itulah ganda. Kalau dia kata nyatakan gandaan bagi 2, so senang je lah, awak just tulis je sifir 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kalau dia kata gandaan bagi 5, buat je lah 5, 10, 15, 20, 25. Kan senang je kan? Okay, kalau siapa yang hafal sifir, senang. Tapi kalau tak hafal sifir, just guna kalkulator. Kalau sifir 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 5 tambah 5 tambah 5, still boleh jawab juga. Okey, so nombor 1 dia ada bahagian gandaan. Okey. So, macam mana tadi kalau nak jawab, dia kata nyatakan gandaan bagi 3. Okey. So tulis kat sini. Gandaan 3 iaitu tulis sifir 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan seterusnya. Kalau sifir gandaan 5 gandaan 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Itu saja. Kalau gandaan senang, senaraikan je. Kena tahu sifir. Kalau tak tahu sifir, guna kalkulator. Boleh? Okey.
Nombor 2, dia gandaan sepunya. Okey. Ni sama macam faktor tadi. Dia nak cari antara dua nombor tu ada tak dia ada gandaan yang kongsi sama-sama. Macam tadi ni contohlah dekat dalam sifir 3. Ada tak yang sama dengan 5? Okey, macam ni tak ada 15 dengan 15. Macam itulah. So gandaan tu yang dia kongsi bersama. Okey, contohlah untuk jawab soalan ni, gandaan 3 dengan gandaan 5. Apa benda yang sepunya? Kita tulis kat sini. 3, saya tulis balik 9, 12, 15, 18, 21, seterusnya. Okey. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okey. So, kalau ditanya gandaan sepunya untuk 3 dengan 5, sunat je lah. Tulis je lah yang ni. 15. Kalau ada lagi yang sama-sama, bulatkan je. Lepas tu tulis jawapan. Senang. Okey. Senang je lah. Jangan lupa salin nanti yang awak tulis semua ni. Jangan lupa buka buku balik, buat balik latihan. Ini saya just cerita laju-laju. Untuk next video baru kita cerita pasal latihan. Jangan risau, saya akan buat satu-satu. Okey? Okey. Bahagian ketiga. Bahagian 3 kita panggil sebagai gandaan sepunya terkecil. Nama lain dia adalah GSTK. GSTK. Tadi gandaan faktor sepunya terbesar. Yang ni terkecil lain. Okey. So kalau dia cakap kat sini gandaan sepunya terkecil, kena ingat sama macam ni. Sama macam cara tangga teacher tunjuk tadi. Kena buat tangga. Tapi dia ada lain sikit. Okey, contohlah. Gandaan sepunya terkecil. Contoh dia kata carikan GSTK untuk berapa? 12 18. Okey, macam tadi 12 18 dengan 20 lah contoh. Okey. Okey. Sama macam tadi, buat bentuk tangga. Okey, ni tangga. Bahagikan nombor ni yang boleh dapat sifir yang sama. Okey. Kalau sifir 1 tak boleh kan? Sebab nanti akan dapat nombor yang sama. So kita buat sifir 2. 12 bagi 2 6, 18 bagi 2 9, 20 bagi 2 10. Okey, ni dah siap ke belum ni? Belum, sebab boleh kecilkan lagi. 6, 9, 10. Sifir apa yang ada sama? Okey, yang ni dia tak perlu sama. Dia hanya kena jadikan penghujung dia 1. Ingat, bila dia cakap gandaan sepunya terkecil, ingat kalau kecil keyword dia 1. Make sure jawapan last kat sini 1. Okey, macam mana nak jadikan dia 1? Okey, saya bagikan je lah lagi. Nak bagi dengan nombor apa? Okey, ni 6 dengan 9 ada dalam sifir 3. 6 bahagi 3, 2, 9 bahagi 3, 3, 10 bagi 3 tak boleh. Kita turunkan je 10 tu. Okey. Lepas tu boleh buat lagi ni. 2, 3, 10. Boleh bagi sifir 2. 2 bagi 2, 1. Okey, ni dah okey dah ni, dapat 1. 3 dengan 2 tak boleh, so turun je. 10 bagi 2, boleh buat 5. Okey. Belum habis lagi ni. Kita nak semua dekat bawah ni jadi 1. Okey, lagi. Kita bagikan dengan 3. 1 ni tadi turun je. Turunkan saja. Tak nampak pula. 1, lepas tu 3 bagi 3, 1. Dan 5 bagi 3, 5. Sebab tak boleh, so kita turunkan saja. Nampak ke? Okey, last sekali. Alah, tak nampak. Jap. Saya buat balik semula sebab nanti takut tak nampak. 12, 18, 10 tadi. Alamak, lupa. 10, 12, 18. Okey. Okey lagi. 10, 12, 18 boleh bagi dengan 2. Okey, 2. 10 bagi 2, 5. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. 5, 6 dan 9. Okey.
Ni boleh kecilkan lagi. Contoh macam ni sifir 3 boleh. 5 boleh bahagian 3 tak dapat. So kita turunkan je 5. Lepas tu 6 dan 9 ada dalam sifir 3 kan. So 6 bahagi 3 2, 9 bahagi 3 3. Okey dah, cantik dah ni. Okey, dia ni 5, 2 dengan 3 boleh kecilkan lagi sampai 1. Okey, teacher nak buat 5. Okey, 5 bagi 5 1, 2 bagi 5 tak boleh turunkan. 3 bagi 5 turunkan juga sebab tak boleh. Okey, belum habis lagi, belum habis. Lepas tu 2 1, 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 tak boleh turunkan. Last sekali bahagi dengan 3. 1 bagi 3 tak boleh turun. 3 bagi 3 1. Dah kat situ habis 1 1 1. Barulah boleh darab nombor yang dekat tepi ni. Darab semua nombor ni, itulah jawapan GSTK. So tekan kalkulator. 2 darab 3 darab 5 darab 2 darab 3. 180 GSTK bagi 10, 12 dan 18 ialah 180. Pastikan jawapan awak ujung dia 111. Yang tadi tu kalau dah habis, biarkan je kan. Maksudnya itulah jawapan dia untuk FSTB. Tapi kalau GSTK kena pastikan hujung dia sekali 111. Okey, itu saja untuk kali ni, video kali ni. Untuk next video kita akan buat latihan pasal faktor dan gandaan ni. Jangan lupa share, like and subscribe PTM punya video dan follow our social. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye bye.